Kami dari Politeknik Melaka akan menerangkan tentang analisis voltan, arus minimum dan masa bagi menghidupkan 4G TD LTE Wi-Fi router. 4G Wi-Fi router banyak digunakan bagi tujuan aplikasi IoT dan ROIP di kawasan tanpa kemudahan capai internet. Contohnya di pulau-pulau. Apabila kita nak pasang router, lebih-lebih lagi di kawasan yang jauh daripada perkhidmatan pegang elektrik, bateri adalah bekalan yang paling sesuai. Kriteria utama untuk membekalkan kuasa kepada router ialah arus dan juga voltan. Untuk model R8B, router boleh menerima arus maksimum sebanyak 1 ampere pada voltan 5 volt. Cuma, ada beberapa pencanggahan tentang nilai arus minimum, voltan minimum dan tempoh masa untuk menghidupkan router. Apakah nilai arus serta nilai voltan minimum yang diperlukan untuk menghidupkan Wi-Fi router? Dan berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menghidupkan router? Analisis terhad kepada menghidupkan router model R8B tanpa memasukkan sebarang SIM card dan tanpa menyambungkan dengan sebarang kabel rangkaian internet. Kajian yang kami lakukan menggunakan 2 eksperimen dengan tujuan bagi membuktikan nilai arus minimum, nilai voltan minimum dan tempoh masa yang diperlukan untuk menghidupkan router model R8B berdasarkan nilai voltan minimum yang diperolehi. Untuk eksperimen 1, mengenal pasti nilai arus pada voltan yang diperlukan untuk menghidupkan router, dan untuk eksperimen 2, mengenal pasti kadar arus per masa berdasarkan voltan minimum yang diperolehi dari eksperimen 1 itu tadi. Terdapat 4 alat pengujian yang digunakan, iaitu Electronic Energy Meter jenis soket, Electronic Energy Meter jenis USB, DC-DC 5A Step Down Power Supply dan juga Digital Multimeter. Kesemua alat ini telah dikalibrate dan hasil bacaan yang diperolehi sama bagi setiap alat. Pada bahagian hadapan router terdapat 3 indikator, iaitu sistem Wi-Fi dan 4G. Apabila lampu sistem menyala, Wi-Fi router mempunyai bekalan kuasa yang mencukupi. Lampu Wi-Fi menunjukkan fungsi Wi-Fi telah diaktifkan. Lampu 4G menunjukkan adanya SIM card dimasukkan dalam router tersebut. Data yang diambil bermula daripada 0 volt sehingga 5 volt. Pada 0 volt sehingga 3.6 volt, tiada arus yang mengalir. Ini bermakna bekalan kuasa tidak cukup. Masuk saja pada voltan 3.7 volt, arus sebanyak 0.12 amp telah direkodkan dan pada ketika ini lampu sistem menyala, manakala lampu 4G menyala sekejap kemudian padam. Untuk lampu Wi-Fi, nilai arus menaik daripada 0 ke 0.27, baru lampu menyala, lepas tu naik ke 0.28 dan turun semula ke 0.14. Pada ketika ini, lampu Wi-Fi terus menyala. Sama juga dengan lampu sistem. Dan pada nilai 3.7 volt, kita dapati ini adalah nilai voltan minimum yang diperlukan oleh Wi-Fi router untuk dihidupkan. Pada voltan 5.0 volt, nilai arus adalah stabil, iaitu 0.11 amp. Pada ketika voltan bekalan minimum 3.7 volt, perubahan arus telah direkodkan. Pada ketika 27 saat, lampu Wi-Fi menyala. Dan pada saat ke-67, sistem stabil. Ini bermakna nilai arus minimum yang diperlukan untuk menghidupkan router ialah 0.12 amp. Manakala voltan minimum yang diperlukan untuk menghidupkan router ialah 3.7 volt. Saat yang diperlukan untuk menghidupkan router ialah pada saat ke-13.
Kesemua nilai dapat disimpulkan dalam jadual yang tertera. Untuk menghidupkan router, kita memerlukan 3.7 volt, 0.12 amp dan saat yang diperlukan ialah 13 saat. Kajian ini telah berjaya menyelesaikan masalah bagi mendapatkan nilai arus minimum, voltan minimum dan masa yang diperlukan untuk menghidupkan router model R8B. Nilai arus minimum dan voltan minimum berjaya dikenal pasti. Tempoh masa yang diambil juga berjaya dikenal pasti. Pada masa akan datang, lebih banyak kajian boleh dihasilkan berdasarkan hasil kajian ini. Antaranya, kajian tentang kegagalan fungsi router apabila arus tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan. Kajian tentang penggunaan kuasa bagi router apabila dipasang dengan SIM card atau kabel internet. Kajian tentang pengaruh penggunaan SIM card yang berbeza terhadap kesan arus dan voltan. Kajian tentang suhu router berdasarkan nilai arus dan voltan minimum. Kajian tentang keupayaan router jika dibekalkan dengan voltan yang melebihi had spesifikasi sehingga capai tahap kegagalan operasi. Kajian ini juga membantu proses pemasaran produk inovasi yang sedang dilakukan di Pulau Nangka hasil kerjasama dengan Pejabat Perikanan Negeri Melaka. Sekian, terima kasih.